Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们晚上好。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 在还没有思想主的话语之前，我们先祷告。 Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menyelamatkan kami. 主啊，我们感谢你，因为主耶稣基督为了救赎我们而死。 Tuhan yang terluka, Tuhan yang menderita bagi kami. 主啊，你为我们受伤受苦， Dan karena itu kami boleh diampuni, kami boleh mendapat keselamatan. 因此我们罪得赦免，我们可以得到拯救， Dan kami boleh menghadap Tuhan. 我们也可以与主面对面。 Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. 主啊，我们感谢你，今天晚上我们可以再次的来到你面前， Kami boleh memuji Tuhan. 我们可以赞美主， Kami boleh terus belajar bersandar kepada Tuhan. 我们可以学习一直的依靠主。 Dan saat ini kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. 这个时候，我们要学习你的话语。 Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. 我们求你预备我们每一个人的心来领受你的话。 Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, 求主用你的圣灵恩膏我们每一位， supaya kami boleh memahami firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. 使我们能够明白你要向我们说的话。 Dan bahkan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan. 我们也因此一直的被你的话语所塑造改变。 Kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. 我们能够按你的心意而活， Biarlah kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu pada malam hari ini. 并且今天晚上我们也借着你的话语得到坚固， Dan kami boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. 并且我们的信心一直的增长。 Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. 谢谢主，求你对我们说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, pada malam hari ini tema kita adalah tentang berduka bersama Tuhan. 今天晚上我们所要思想的主题是与主伤心。 Topik kita adalah tentang penderitaan. 我们所要谈的这个标题是有关受苦， Dan ini adalah topik yang berat, saudara. 这是很沉重的主题。 Tapi saya harap saudara tidak menderita ketika mendengar renungan pada malam hari ini. 但是我希望说，你们每一位今天在听我的分享的时候，没有在受苦。 Saudara, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. 我们每一个人或多或少都受过苦， Dan penderitaan itu akan selalu ada. 并且这个苦难一直都在的。 Penderitaan bukan hanya apa yang kita dengar di berita atau kita nonton di TV. 这些苦难不只是说我们在电视的新闻那边听见看见， Penderitaan itu kita alami secara langsung di dalam kehidupan kita masing-masing. 而是每个人在生活中这个苦难都会或多或少的经历。 Saudara, saya nggak tahu apakah mungkin ada dari kita yang saat ini sedang menderita sebenarnya. 我不晓得说在我们的当中是不是现今你们正在经历苦难。 Mungkin ada saudara yang sedang menderita dan seakan-akan saudara memikul beban berat yang tidak kelihatan oleh orang lain. 可能你的这个苦难，你就好像一个别人家看不见的一个重担担在你的肩上。 Mungkin ada saudara yang baru mengalami kedukaan, kehilangan orang terdekat. 可能你们的当中也有刚刚逝去亲爱的家人， Dan ketika hal itu terjadi, kata-kata penghiburan yang orang lain ucapkan itu seakan-akan terasa kosong bagi saudara. 在这样子的时候，也许别人家给我们的一些安慰的话语，对我们来说很空洞。 Saudara sedang menderita dan kalau ada yang bilang, oh Tuhan punya rencana. 你正在伤心的时候，如果别人对你说神在你身上有计划， Saudara tahu maksudnya baik, tapi itu terdengar hanya suatu klise. 你知道说他说的是好意，但是对你来说那个是很虚无缥缈的。 Mungkin saudara tetap hadir di semua kegiatan, saudara tetap tersenyum. 也许你还继续你日常的作息，你也看起来在微笑。 Di dalam penderitaan saudara tetap melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap saudara. 在你的伤心中，你仍然去做别人家期望你做的事情。 Tapi sebenarnya di dalam hati saudara merasa hampa. 但是事实上，
你的心是空的。 Mungkin ada saudara yang sudah lama bergumul dengan penderitaan apapun itu dan saudara berdoa, saudara bertanya, "Kenapa Tuhan?" 也许你已经在这个苦难中受苦有好长的一段时间，你甚至向主祷告说：“主啊，为什么？” Tapi sampai sekarang tetap tidak ada jawaban. 但是你的祷告一直到现在好像没有答案。 Saudara, pada malam hari ini saya mungkin tidak punya jawaban bagi saudara. 今天晚上，也许我的分享不会给你们的这些的难题有什么答案。 Tapi apapun penderitaan saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat anugerah Tuhan di dalam penderitaan. 但是无论你受的是什么样的苦，我邀请你们一起来看神在我们苦难中显出的恩典。 Dan sebelum melanjutkan saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melakukan satu hal. 在继续之前，我邀请等大家做一件事情。 Saya ingin mengajak saudara untuk tarik nafas yang dalam. 我邀请大家深呼吸。 Kalau saudara sedang menderita, tarik nafas yang dalam. 如果你正在很难过的时候，深呼吸。 Kalau saudara merasa tidak kuat, tidak apa-apa saudara. 如果你觉得没有力气了，那也没关系。 Seperti kata ada yang mengatakan, it's okay to not be okay. Enggak apa-apa kalau saudara tidak baik-baik saja. 就好像有句话说，即使不好，但是还是可以的。 Di dalam penderitaan kita tidak selalu harus kuat. 因为在受苦当中，我们不需要一直表现得很坚强。 Dan kalau kita sedang merasa lemah, tidak apa-apa saudara. 如果我们正在脆弱的话，把它显示出来，那也没关系。 Dan pada malam hari ini kita akan secara khusus melihat anugerah Tuhan di dalam penderitaan. 所以今天晚上我们要专注在看神在苦难中的恩典。 Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 邀请大家一起来看哥林多后书第12章，我们要从第7看到第10节。 Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 1 dan saudara kalau melihat di layar akan melihat bahwa itu dari terjemahan baru 2, jadi saudara juga bisa membandingkan kalau ada perbedaan. 我是用印尼文的第一的新版本，但是在屏幕上的是印尼文的第2新版本。 2 Korintus pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的猜疑，要攻击我，免得我过于自高。为这事，我3次求靠主，叫这刺离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因为什么时候软弱，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Saudara, kita bisa melihat dan belajar dari Rasul Paulus tentang anugerah Tuhan di dalam penderitaan. 我们可以从使徒保罗中学习神在苦难中的恩典。
Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus adalah salah seorang yang paling menderita. 如果我们读整个新约的话，可以看见说，使徒保罗他是众多人当中可以说是受难最多的。 Padahal dia seorang rasul, saudara. 虽然他是一位使徒， Tapi dia tidak bebas dari penderitaan itu. 但是他也避免不了苦难。 Sampai-sampai seorang yang bernama John Piper pernah berkata, dan saya mengutip di sini, jika kasih Allah bagi anak-anaknya diukur dengan kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan kita dalam hidup ini, maka Allah pastilah membenci Rasul Paulus. 曾经 John Piper 这样子说：“如果神在我们身上的这个恩典是用我们的健康、财富、我们舒适的生活来衡量的话，那神应该是很讨厌使徒保罗的。 Karena memang Rasul Paulus itu hidupnya sangat menderita, saudara. 因为我们看见保罗的一生，他受了许多的苦难。” Kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus seakan-akan memberikan daftar penderitaannya itu. 如果我们看刚才的经文的之前的一章，就是11章，保罗列出他所受的众多的苦难。 Dia mengatakan bahwa dia banyak jerih lelahnya dan bahkan berada dalam berbagai bahaya. 他经历许多的劳累，并且在各种各样的险难。 Bahkan dia mengatakan ada bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, dan banyak hal-hal lainnya yang dialami oleh Rasul Paulus. 他甚至说，他的这个苦难当中，包括在城市、在荒野、在受饥饿、在受逼迫、受指打。 Dan saudara, di dalam ayat-ayat yang baru kita baca itu, Paulus juga menunjukkan salah satu penderitaannya. 刚才我们所读的经文，保罗也说出了他其中一个的苦难。 Di dalam ayat yang ke-7 tadi kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa dia diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam dia. 在那节经文，他说，神在他的身上，在肉里放了一根刺，好像魔鬼的差役。 Saudara, apakah pernah mengalami ada duri dalam daging? 有没有经历过说有一根刺刺在你的肉体？ Kalau saudara pernah mengalami, maka saudara tahu betapa menderitanya. 如果有经历过的，一定知道这是多么的疼。 Saudara, ketika saya masih kecil dulu, saya pernah makan ikan dan ada tulang kecil duri yang kemudian menusuk ke dalam gusi saya. 我小的时候有一次吃鱼，有一根小刺刺到我的牙龈。 Pada saat itu memang sangat menderita, saudara, dan rasanya itu sakit minta ampun. 那个刺在我的牙龈那边让我非常的疼痛。 Tapi bukan hanya sakit, saudara, saya kesel. 不只是痛，我甚至觉得很懊恼。 Karena memang itu adalah tulang atau duri yang kecil dan ketika menusuk masuk ke dalam gusi, itu sulit untuk dikeluarkan. 因为这个刺比较细小，所以插进去的时候很难拔出来。 Dan untuk beberapa saat tentu saja ya harus menahan penderitaan itu. 所以我必须让这个刺在里面刺痛我一段时间。 Di sini Paulus mengatakan bahwa dia diberi suatu duri dalam daging, bahkan dikatakan yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam dia. 这边说他的肉里有一根刺，就好像上帝就是好像撒旦的差役要攻击他。 Saudara, menghantam itu ada konotasi memukul dengan keras. 攻击的意在这里有这个被很重的击打的意思。 Apakah sakit? Pasti, saudara. 被击打一定是很痛的。 Apakah menderita? Jelas. 受苦吗？当然， Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. 这就是保罗所经历的。 Begitu menderitanya, dia berkatakan bahwa dia bahkan berseru meminta kepada Tuhan sampai 3 kali supaya utusan iblis itu mundur. 他如此的痛苦，以至于他3次的求神叫这根刺离开他。 Dan dalam berseru ini saya rasa ada unsur meratapnya, ada unsur menangisnya, ada unsur berteriaknya kepada Tuhan.
在他的这个呼喊中，我们可以看见这个里面包含了他的眼泪，他的呼叫。 Apa jawab Tuhan, saudara? 神的回应是什么？ Apakah Tuhan mengabulkan doa Paulus? 是否神应允了保罗的祷告？ Apakah Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Paulus? 是否神按照保罗的意思去应允他？ Saudara, kita sering dengar bahwa ada 3 jawaban Tuhan untuk doa kita. Saudara tahu ya? 我们知道说，通常神对我们的祷告有3样的回应。 Katanya ada 3 jawaban Tuhan untuk doa kita. Ya, tidak, dan tunggu. 神给我们的回应一般都是是、不是，还有等候。 Tapi saudara, kalau kita melihat di sini, apa jawaban Tuhan bagi Paulus? 但是在这里我们看见神对保罗的回应是什么？ Tuhan menjawab tidak, tapi bukan hanya tidak. 神的回应是不，但是不只是不。 Karena di sini kita melihat ayat yang ke-9 bahwa Tuhan menjawab, cukuplah anugerahku bagimu. 在神回答不的时候，后面对他说：“我的恩典够你用。” Tuhan tidak memberikan apa yang diminta oleh Paulus, 神没有按照保罗的意思回应他， tetapi ada anugerah Tuhan dalam penderitaannya. 但是在保罗的苦难中，神向他显明恩典。 Meskipun duri dalam daging itu tidak dihilangkan, apapun itu. 虽然他肉里的刺没有被拔出，不管是什么样的苦难， Tetapi Tuhan memberikan anugerah yang cukup bagi Paulus untuk menghadapinya. 但是神在给保罗足够的恩典来面对他的苦难。 Karena itu Paulus bisa berkata bahwa dia lebih suka bermegah atas kelemahannya supaya dia mengalami kuasa Tuhan itu. 所以保罗他说，他更愿意夸他的软弱，让他可以看见神的恩典更大。 Dia berkata bahwa justru dalam kelemahannya itu, maka dia bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna. 因为在他的软弱当中，可以看见神完整的大能。 Tentu saja saudara, kalau kita merasa bahwa diri kita kuat, maka kita akan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. 如果我们觉得自己有能力的时候，我们很可能会用自己的力量来去应付。 Dan dengan demikian mungkin kita tidak akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu. 也因此，我们没有看见神的大能。 Nah, jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dikatakan oleh Paulus di bagian ini? 所以在保罗在这处的经文里所说的，我们来看他说的是重点。 Yang pertama saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam penderitaan Tuhan memberi anugerahnya 第 bagi 一 kita.，我们看见在我们的苦难当中，神会赐下恩典给我们。 Di dalam penderitaan kita Tuhan tetap menyertai kita dan bahkan Dia memberikan anugerah bagi kita. 在我们的苦难当中，神是一直与我们同在，并且他将恩典赐给我们。 Meskipun Tuhan tidak mengangkat kita keluar dari masalah kita, 虽然神并没有让我们从我们的这个苦难问题当中把它消除掉， tetapi Dia memberikan anugerah, Dia memberikan kekuatan bagi kita. 而是他给我们力量，给我们恩典。 Makanya tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-10 Paulus bilang bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan. Intinya dia senang dan rela di dalam penderitaan itu, saudara. 所以保罗在第10节那边说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、挤难、逼迫、困苦为可喜乐的。” Apakah kita bisa mengatakan hal yang sama, saudara? 我们是否能够跟保罗一样说出同样的话？ Bagi kita ini tidak masuk akal senang di dalam penderitaan. 对我们来说，在苦难当中仍然喜乐是不能够想象的事。 Tapi bagi Paulus kenapa dia berkata demikian? Karena jika dia lemah, maka dia kuat. 保罗为什么能够如此说呢？因为他真是能够经历到，在他的软弱当中，能够看见神使他刚强。 Karena Tuhan sekali lagi, Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kekuatan itu bagi dia. 因为他知道是神自己赐给他恩典力量。 Saudara, saya sekali lagi tidak tahu apa penderitaan yang sedang saudara alami. 虽然我不知道在我们的当中正在经历什么样的苦难， Mungkin ada dari kita yang baru kehilangan orang terdekat atau kita mengalami berbagai penderitaan lain.
也许我们刚刚逝去很亲爱的人，或者是我们正在面临各样的难题。Bahkan mungkin ada dari kita yang berpikir bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. 甚至在我们的当中，我们有一些人开始怀疑自己怎么样在面对这个困难的时候还能够支撑得住。 Saudara percayalah bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. 这个时候我们要相信神的恩典够我们用， Mari kita berdoa minta supaya Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. 所以我们向神祷告，求神赐下他的恩典。 Tidak salah bagi kita untuk meminta Tuhan mengangkat kita keluar dari masalah atau penderitaan itu. 如果我们向神求神除去我们所面对的苦难，这也没有错。 Tapi jika Tuhan tidak melakukannya, 但是如果神没有照样的应允， minta Tuhan berikan anugerah dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi penderitaan kita itu. 我们就要求神给我们恩典、力量来面对这个难题。 Ini yang pertama saudara, di dalam penderitaan Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. 第一，这就是我们所要思想的，在我们的苦难中，神赐下恩典。 Tapi saudara, anugerah Tuhan dalam penderitaan bukan hanya penyertaan atau kekuatannya. 神在苦难中的恩典，不只是他的同在和力量。 Yang kedua saudara, anugerah Tuhan di dalam penderitaan kita, yaitu bahwa Tuhan sendiri membuka ruang bagi kita untuk berduka, untuk datang berduka kepadanya. 第二，神在我们的苦难当中，他容许我们来到他的面前，在他的面前去伤心。 Sekali lagi kalau kita lihat apa yang Paulus tulis tadi di ayat yang ke-8, di dalam penderitaannya Paulus mengatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali. 我们看见保罗在面对苦难的时候，他也一样的来到神的面前，甚至3次向神呼求。 Berarti dia boleh terus datang berulang-ulang kepada Tuhan. 这代表说，保罗他多次的来到神的面前。 Boleh datang berseru, berduka, menangis di hadapan Tuhan. 我们可以来到神的面前，向神呼求，在他的面前痛哭祈求。 Ada ruang aman bagi Paulus dan bagi kita juga saudara untuk tampil rapuh di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan itu. 所以在我们面对困难的时候，神允许让我们有一个安全的空间来到他的面前，我们可以在他的面前显得脆弱，可以在那边痛哭流泪。 Dan saudara, inilah yang dilakukan oleh Maria dan Marta ketika saudara mereka Lazarus meninggal. 这就是玛利亚、马大在拉撒路去世的时候，他们在主的面前所表现的。 Kalau saudara tahu ceritanya, mereka datang ke hadapan Tuhan dan berduka di hadapan Tuhan Yesus. 如果我们知道这个故事的内容，我们知道他们是来到主耶稣的面前，然后在耶稣的面前痛哭。 Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 kita bisa melihat ceritanya. Dan pada saat itu memang Lazarus sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus datang. 在约翰福音第11章那边就谈到说，当主耶稣来到的时候，拉撒路已经离世了。 Marta dan Maria tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. 玛利亚、马大知道说，主耶稣能够医治病人。 Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka berkata, baik Marta maupun Maria, mereka berkata, kalau saja Tuhan ada. 所以当主耶稣来到的时候，无论是玛利亚或者马大，他们都对主说：“如果你早一点到。” Kalau saja Tuhan Yesus ada, maka saudara mereka itu bisa disembuhkan dan tidak perlu mati. 如果你早一点到的话呢，他们的弟兄拉撒路就能够得医治了。 Dan saudara kita bisa melihat pada saat itu mereka datang ke hadapan Tuhan dengan menangis. 他们在说这些的时候，他们是在主的面前哭着说的。 Maria datang kepada Yesus sambil menangis dan Yesus tidak menegur Maria, Maria jangan nangis. 当玛利亚在主耶稣的面前哭的时候，主耶稣并没有对她说：“玛利亚，你不要哭。” Yesus tahu bahwa Lazarus akan bangkit, dia sendiri akan membangkitkan Lazarus. 耶稣他其实已经知道了，他要使拉撒路复活。 Tapi dia tidak berkata kepada Maria, oh Maria jangan nangis, Lazarus akan bangkit kok. 但是主耶稣并没有对玛利亚说：“你不需要哭，因为拉撒路待会就可以复活了。”
Yesus memberikan ruang yang aman bagi Maria untuk tampil rapuh di hadapannya. 耶稣允许玛利亚在他的面前能够有那个空间来让他哭，让他显得脆弱。 Malah saudara, kalau kita melihat ketika Yesus melihat Maria dan orang-orang lain menangis, ditulis kesalah hatinya. 当主耶稣看见玛利亚还有那些犹太人他们哭的时候，主耶稣的心也受感动了。 Kalau kita melihat di dalam terjemahan baru 1 dikatakan masgulah hatinya. 在这里翻译是他的心里悲叹，又 Memang- 甚忧愁。 Ini adalah kata yang agak sulit untuk diterjemahkan, tapi ada unsur sedih dan susah hati, tapi juga kesal dan frustrasi. 这里这个这个他的情绪很复杂，除了伤心之外，也有一些受不了。 Bahkan sebenarnya ada unsur marah, makanya terjemahan baru 2 dikatakan kesalah hatinya. 甚至也有这个生气的这个因素。 Saudara bisa membayangkan ya, ketika Yesus melihat Maria dan orang-orang yang lain bersama dengan Maria menangis, ditulis kesalah hatinya. 我们能够想象吗？当这个翻译是这样子说，耶稣看见玛利亚哭，还有与他在一起的人哭的时候，主耶稣的心有那种气。 Kenapa Yesus malah kesal, saudara? 为什么他生气呢？ Sebenarnya Yesus marah atas penderitaan dan kematian itu. 因为耶稣对这些人面对的这个苦难，还有这个死亡的离别，他觉得生气。 Karena bagi Allah manusia itu tidak harus mati. Pada mulanya dari rencana Allah semula manusia itu tidak harus mati. 因为在神的眼中，其实人不需要死的，因为神在他原来的计划当中，人是不死的。 Tetapi ketika manusia berdosa, maka kematian itu mulai membayangi manusia. 但是，一旦人陷入了最终，这个死亡就复辟着我们。 Ketika manusia memberontak terhadap Allah, maka mereka pasti mati. 当人类抵挡神的时候，人类的结局就必灭亡。 Dan dihadapkan dengan realita kematian ini, Yesus menjadi frustasi dan marah sekaligus juga sedih. 所以，面对这个死亡的时候，耶稣的这个心情又觉得有气，觉得伤心，觉得有一点泄气。 Dan yang menarik di ayat yang ke-35 ini ditulis maka atau lalu menangislah Yesus. 然后第35节那边说，耶稣也哭了。 Padahal saudara, sekali lagi kita tahu dan Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Dalam beberapa menit saja Lazarus akan hidup kembali. 我们都知道说，耶稣他自己那个时候他知道的，几分钟之后，他将要使拉撒路复活。 Tetapi dikatakan Yesus menangis. 但是这里说耶稣哭了。 Saudara, kalau Yesus tidak menangis ketika Lazarus meninggal, mungkin berarti dia tidak mengerti penderitaan kita. 如果耶稣在面对玛利亚和同在的人，拉撒路死了后，他没有哭，他是不能够进入我们的情绪中。 Yesus yang tidak pernah menangis tidak akan bisa menghibur dan menghapus air mata kita. 那个从来没有哭的耶稣，他是不能够安慰我们正在流泪的人。 Dan saat itu Yesus menangis bersama dengan Marta dan Maria. 但是那个时候，耶稣跟玛利亚、马大一起哭， Menunjukkan bahwa dia begitu memahami penderitaan kita sebagai manusia. 这显示出他完全的体会我们身为人类的这个伤心， Sekaligus membuka ruang bagi kita untuk datang berduka kepadanya. 使我们也能够觉得很安全的来到他的面前痛哭。 Saudara, baru hari ini Bu Susan sharing kepada saya tentang apa yang dialami oleh anaknya. 今天我有跟传道分享，这节经文我的孩子的经历。 Dan bagaimana ayat ini, ayat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 ini berbicara kepada anaknya. 并且这节经文怎么样对我孩子说话？ Saya juga baru tahu saudara bahwa
tahun 2019 suami Bu Susan baru meninggal. 我先生在2019年的时候去世， Pada saat itu anaknya begitu marah terhadap Tuhan karena ayahnya meninggal tiba-tiba di dalam tidurnya. 那时候我最小的儿子，他看见爸爸在睡梦中去世的时候，他对神的反应是很生气的。 Dan karena kematian yang begitu tiba-tiba, anak Bu Susan itu begitu marah terhadap Tuhan, tidak bisa menerima. 因为这个死的非常的突然，所以我的小儿子他非常的生气，对神是他很抵挡的。 Tetapi ketika dia membaca ayat ini, maka menangislah Yesus. 但是当有一次他读到这节经文的时候，耶稣哭了。 Tiba-tiba dia sadar bahwa ternyata dia tidak sendiri ketika dia menangis. 他领悟到说，其实当他哭的时候，他不是一个人在哭， Ketika dia menghadapi kedukaan itu dan menangis, ternyata Yesus ada, hadir bersama dengan dia dan bahkan menangis bersama dengan dia. 因为当他在伤心的时候，他在哭的时候，耶稣是与他同在，耶稣是跟他一起哭的。 Dan dengan demikian dia mulai terbuka dan dia kemudian datang kembali kepada Tuhan. 他也因此愿意再一次的将自己敞开，来到神的面前。 Karena dia sadar bahwa ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ternyata Yesus juga menangis bersama dengan kita. 因为他知道，当我们失去我们亲爱的人的时候，耶稣也与我们同在，跟我们一起哭。 Itu yang dialami oleh Maria dan Marta. Yesus hadir bersama dengan mereka dan Yesus menangis bersama dengan mereka. 这也是玛利亚、马大他们所经历的。当他们失去所亲爱的拉撒路的时候，耶稣来到他们的身边，与他们一起哭。 Tapi saudara, Yesus bukan hanya menangis. 耶稣不只是哭， Kalau Yesus hanya menangis, mungkin dia bisa menghibur kita. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menolong kita. 也许如果耶稣哭的话，他能够安慰到我们，但是他还不能够帮助到我们。 Yesus bukan hanya menangis saudara karena Yesus sendiri akhirnya menghadapi penderitaan dan kematian itu. 因为耶稣他最后他也经历这个死亡、这个苦难。 Yesus bukan hanya menangis, dia mengalami maut bagi kita. 耶稣不只是哭，他为了我们，他经历死亡。 Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dosa kita yang upahnya itu adalah maut. 他为了担当我们的罪，他死在十字架上，因为我们罪的这个工价就是死。 Yesus bukan hanya melihat manusia menghadapi maut dan menangis. Bukan saudara, tapi dia sendiri mengalami maut itu untuk kita. 耶稣不只是看着我们人类在面对死亡的时候，他跟我们一起哭，但是他看见他经历那个死亡，他为了让我们能够这个脱去死亡的捆绑。 Dan Yesus mengalami maut supaya kita bisa diampuni dosanya, supaya kita bisa diselamatkan. 耶稣经历死亡，使得我们能够得拯救。 Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya memahami penderitaan kita. 所以我们看见主耶稣不只是体会我们的感受， Yesus bukan hanya membuka ruang bagi kita untuk berduka. 耶稣不只是给我们可以在他面前痛哭的空间， Tetapi dia juga memberikan solusi bagi penderitaan kita. 他也给了我们苦难解决的方案。 Karena kematiannya itu, maka dosa kita diampuni dan kita bisa mendapat kehidupan yang kekal. 因着他经历的这个死亡，我们可以借着他得到永生， Dan ada jaminan bahwa suatu saat nanti tidak akan ada penderitaan lagi. 并且我们有一个保障，将来不再会有苦难。 Bukankah itu yang menjadi pengharapan kita, saudara? 这岂不是我们每一个人的盼望吗？ Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa memang anugerah Tuhan itu lengkap dalam penderitaan kita. 所以我们看见神在我们苦难当中的这个恩典是很齐全的。 Di dalam penderitaan kita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan ruang bagi kita untuk berduka, dan Tuhan sendiri yang memberikan solusi atas penderitaan kita.
在我们苦难的当中，我们看见神赐给我们足够的恩典，他给我们可以在他面前痛哭的空间，但是同时他也给我们解决的方法。 Dan saudara, karena ada anugerah Tuhan dalam penderitaan ini, maka kita bisa datang berduka di hadapan Tuhan. 因着神在我们苦难当中赐下恩典，所以我们可以来到他的面前，向他呼求。 Di saat yang sama kita punya harapan kalau suatu saat nanti tidak akan ada air mata lagi karena sudah dibereskan oleh Yesus. 并且我们也同样的知道，将来我们有一个盼望，我们的眼泪、我们的苦难将要被主挪去。 Tapi saudara, kalau memang saat ini di dalam dunia sekarang kita menderita, kita tidak perlu pura-pura kuat dalam menghadapi penderitaan itu. 所以，我们在这个世界中，我们面临苦难的时候，我们也不要自作坚强。 Kita boleh berduka di hadapan Tuhan, kita boleh nangis bersama Tuhan. 我们可以来到神的面前，在他面前伤心痛哭， Tuhan membuka ruang bagi kita untuk datang berduka kepadanya. 因为神让我们可以到他的面前痛哭。 Kita boleh membawa semua kemarahan kita, frustasi kita, kekesalan kita, sakit hati, kebingungan kita, kesedihan kita. Kita bisa membawa semuanya itu kepada Tuhan. 我们可以将我们各样的情绪带到主的面前，无论是伤心、我们心痛、我们丧气、我们生气，这些都可以。 Di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. 甚至在诗篇34篇19节，诗人那边告诉我们说，耶和华靠近伤心的人。 Sekali lagi Tuhan membuka ruang bagi kita untuk tampil rapuh di hadapannya. It's 再一次 okay. 的，我们可以来到主的面前，可以显示我们的脆弱。 Karena itu saudara, dalam penderitaan mari kita mendekat kepada Tuhan. 所以在苦难当中，让我们更亲近神。 Dan di dalam penderitaan mari kita sendiri yang mengundang Tuhan untuk hadir bersama dengan kita. 并且在我们的苦难当中，不要忘记要神与我们同在。 Ketika kita sedang menderita saudara, mari kita ucapkan baik di dalam mulut maupun juga dalam hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku perlu Tuhan. 在我们的伤心苦难当中，我们可以无论是说出来，或者在心里说：“主啊，虽然我不明白目前所经历的，但是我知道我需要你。” Yakinlah saudara bahwa anugerahnya itu cukup bagi kita. 要相信神的恩典够我们用， Dan di dalam kelemahan, saudara akan melihat kuasa Tuhan. 并且在我们的软弱中，我们可以看见神的大能。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，我们为着你的话语，我们感谢你。 Firman yang boleh mengingatkan dan menguatkan kami pada malam hari ini. 你的话语再一次的提醒我们，坚固我们。 Firman yang menolong kami untuk kembali melihat bahwa Tuhan sendiri hadir dalam penderitaan kami. 你的话语让我们知道说，在我们的苦难当中，你是与我们同在的。 Di dalam penderitaan kami, Tuhan yang memberikan anugerah-Mu yang cukup bagi kami. 在我们苦难当中，你自己赐下足够的恩典。 Tuhan yang membuka ruang bagi kami untuk berduka datang kepada Tuhan. 你让我们可以来到你的面前，伤心痛哭， Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan solusi atas penderitaan kami. 并且你自己给我们的苦难给了解决的方案， Sehingga kami punya harapan bahwa suatu saat nanti tidak akan ada penderitaan lagi. 使我们有盼望，知道将来在那里我们不再有苦难。 Bahkan maut pun tidak akan ada lagi. Dan Tuhan sendiri yang menghapus semua air mata kami. 甚至死亡也被得胜了，神自己擦去我们每一个 Kami 人的 bersyukur 眼 Tuhan 泪。 untuk anugerah-Mu ini. 主啊，我们为你这样子的恩典感谢你。 Pada saat yang sama kami mohon supaya Tuhan yang terus hadir bersama dengan kami dalam penderitaan kami. 在这个的同时，我们一直的向你呼求，在我们的苦难当中，你一直与我们同在。 Apapun yang kami alami, apapun penderitaan kami, tolong kami Tuhan, mendekatlah kepada kami. 无论我们所经历的是什么，无论面对什么样的苦难，我们一直的靠近神。 Berikanlah anugerah-Mu bagi kami. 主啊，求你给赐下你的恩典，
Dan tolong kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. 帮助我们一直的紧紧的依靠你。 Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu ini. 谢谢主，我们为着你的话语再一次的感谢， Dan kami berdoa Tuhan yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. 并且我们祈求你将你的话语在我们的生活当中实现出来。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福。